Terkait soal pembelian kapal dan laporan daripada PAC mengenai LCS TLDM. Baik. Hal ini telah kita bangkitkan. Saya sendiri dan ramai ahli parlimen lain. Saya sendiri umpamanya 5 Oktober 2021. Saya tanya proses tender, siapa terlibat, berapa kos, dan apa perbandingannya dengan kos yang sama oleh negara-negara lain yang membeli atau menyiapkan kemudahan sama. Menteri tidak jawab. Ini dalam perbahasan RMK 12. 10 Mac 22. Minta Menteri Pertahanan nyatakan pendirian berhubungan butiran palsu berjumlah 24 juta yang melibatkan kontrak 6 kapal LCS. Menteri jawab semua diserah kepada SPRM untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Itu 21 Mac yang melibatkan kapal tempur pesisir pantai dan helikopter MD 530G. Soalan ditolak. Ini yang soalan saya tanya, pertanyaan menteri MQT. Soalan ditolak kerana Menteri Pertahanan tidak hadir. 22 April 2022. Saya tekankan dalam kenyataan media bahawa keputusan kerajaan yang bersetuju projek perolehan kapal tempur pesisir pantai LCS diteruskan. Dan saya rujuk kepada rekod soalan-soalan di Parlimen yang masih belum dijawab. Saya juga tuntut Menteri menjelaskan berapa kerugian ditanggung oleh LTAT dalam konteks ini. 27 Julai 2022. Saya tanya lagi, sejauh mana Menteri Kanan Pertahanan dan pegawai-pegawai pertahanan yang dipanggil oleh SPRM untuk tujuan penyiasatan LCS dan helikopter MD 530G? Jawapan, masih dalam siasatan SPRM. Ya. Baik. Tadi kita dimaklum oleh PAC. Ya. Sebahagiannya. Ini kalau pada hemat saya, kontrak yang paling besar dan melibat juga skandal yang besar. Kontraknya berjumlah 9.1286 bilion ringgit. Yang telah dibayar 6 bilion ringgit. 66.64%. Belum ada tanda LCS akan disiapkan. Ya. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita dah dedahkan laporan PAC. Saya usulkan, ya, kalau dalam konteks ini sekarang, pertama, untuk pastikan projek ini untuk fasa 2 dan 3 yang berjalan dipantau dan Menteri Pertahanan pada ketika itu, ketua setiausaha mesti dipanggil dan disiasat dan minta keterangan daripada mereka. Jadi bukan setakat pengurusan di bawah dipanggil CEO. Ya. Tidak, saya tidak percaya satu projek berkos 6 bilion ringgit itu hanya diputuskan di peringkat bawah pengurusan. Mesti diputuskan oleh menteri. Ya. Saudara, ini melibatkan kos kepada negara 9.1286 bilion ringgit. Ya. Jadi oleh yang demikian, saya katakan pertama, pantau fasa yang berikut. Kemudian untuk projek yang berikutnya, kita syorkan dia dihentikan. Siapkan apa yang sedia ada, hentikan, dia melibatkan 0.5 bilion ringgit lagi. Dan wang ini patut dipulihkan kepada rakyat sama ada menangani masalah kos sara hidup ataupun
kebajikan veteran dan tentera yang sekarang ini tertekan. Ya. Bila tanya kerajaan, wang tidak ada. Tapi wang sebanyak ini yang melibatkan ketirisan, kebocoran, dan saya percaya rasuah. Saya tuntut SPRM segerakan siasatan ini dan jangan lengahkan kemudian kita sama-sama lupa. Sebab itu hal ini mesti dihidupkan. Ada dua implikasinya. Pertama, kos yang terlalu tinggi dan implikasi keuangan yang besar itu dan hasilnya belum ke mana. Belum ada tampak hasil LCS yang dianggap setara dengan tuntutan awal. Sebab itu saya gesa kerajaan, menuntut kerajaan untuk fasa yang berikutnya yang belum committed, 500 bilion sekurang-kurangnya, mesti dihentikan. Kalau nak review kemudian. Ini umpamanya belanja dah 6 bilion ringgit. Kemana wang itu kita tidak tahu. Jadi sekarang ini yang 500 bilion ringgit ini, saya tekankan harus dimanfaatkan oleh golongan berpendapatan rendah, terutama pesara, tentera, veteran yang sekarang membuat tuntutan yang banyak daripada Kementerian Pertahanan dan Kerajaan. Dan jawapan kerajaan, wang tidak ada. Saya bagi jawapannya, 500 juta ringgit sedia ada. Belanjakan untuk rakyat yang memerlukan. Ya, tambah. Veteran tadi, okey. Okey, tak ada soalan? Ini 6 bilion ringgit. 9 bilion. 6 bilion dah belanja. Okey ya? Alright? Yes. Yes. PAC gives just an audit report, okay? And from my understanding, the minister or the Secretary General was not called up, yeah? Or called and they did not appear. I mean, that's a separate issue. But they have successfully, and I congratulate them for identifying this major fiasco involving a major defense contract that has wide ramifications in terms of the defense capability and national security. But what we find in this report is certainly from the 9 billion, which is horrendous project, 6 billion paid, and we have not seen any sign of progress according to the earlier schedule, because we have paid more than 66% now. Now. Of course, the ongoing project has to continue. It's tough to terminate. But the next phase, which is yet not committed, we have to just to stop this. We have to arrest the problem, stop this nonsense, and the $500 million should be then spent for the welfare of veterans and retirees from the Defence Force, because they have been clamoring for support, and the government has always given a standard answer: we don't have money. Yes, but you can allow this squandering to continue. I am alleging that there is clearly misappropriation of funds, not only leakages, but I strongly suspect massive corruption. And SPRM has to come in to investigate. The minister concerned, the Secretary General, and the top players in the Defence Ministry. Ini dalam report mana? Yes. Dia ada LCS 1, 2, 3, 2, kemudian 3, 4, 5. Dia ada 44%, 35, 20, 32, 27, 16. Ini LCS 6.
jumlahnya 0.571 bilion. Ya. LCS ke-6 pencangan 0.571 bilion ringgit. Maknanya ya, yang belum mula, dia 0%, belum mula. Jadi kita kena hentikan, selesaikan ini, selesaikan siasatan dan mesti ajar. Negara ni tidak boleh terus dengan skandal. Ambil saja projek besar, ada skandal. Ambil projek 2, ada skandal. Ni apa punya negara ni? Nak mentergedarah duit rakyat terus-menerus begini? Dan menteri-menteri bagi jawapan dalam siasatan. Berapa lama dalam siasatan? Mana boleh negara yang terhimpit dengan tekanan ekonomi mengizinkan ini berlaku? Jadi yang setakat yang kita mampu sekarang, kalau yang belum mula, hentikan. Ya. Kalau bercakap, ini soal strategi pertahanan dan keselamatan. Mengapa tak fikir daripada tahun 2010 lagi? Atau awal. Ya, 2010 yang masa kita mula. Mengapa tak pantau betul-betul? Jadi jangan saya harap perkara ini bukan diambil tahu oleh ahli parlimen, tapi juga diangkat oleh veteran tentera, persatuan dan rakyat. Ya. Kita bincang beberapa hari yang lalu dan minggu lalu tentang LTAT. Dan ini lagi satu bukti. Ya. Buka saja tajuk kontrak pertahanan, ada saja skandal. Jadi saya harap Perdana Menteri mesti ambil tahu dan bagi arahan yang jelas. Ya. 2010. Hishamuddin. Dia masa itu Hishamuddin. Kemudian lepas itu Datuk Seri Zahid. Tapi saya tidak tahu siapa yang langsung. Tapi yang mana yang peringkat permulaan kontrak itu di award, masa itu Hishamuddin Tun Sen On. Okey, terima kasih banyak. Hei. Apa lagi? 2010 Hishamuddin dan 2011 Zahid. 2014 sambung Hishamuddin. Dan Datuk Seri Najib. 2022 lepas ni belum tentu. Kita akan pastikan Menteri Pertahanan yang bersih, yang baru, insya-Allah. Okey.